Hari ini 21 bulan Mei 2021, hari Jumaat. Selamat malam semua. Selamat berjumpa kembali. Hari ini saya nak share cara saya trade, cara saya real trade di Saxo Trader Go saya. Ni account real saya ni, account real saya. Um, saya tengok malam ni market agak okey. Ini semua yang merah ni maknanya saya masih lagi dalam loss position ni kan. Loss position, tak apa. Saya tunggu dulu. Tunggu dulu. So hari ni saya dapat detect satu company ni, nama dia uh, ni Kena Corporation. Kita tengok dia punya chart dulu. Sebelum kita beli, kita tengok dia punya chart. Saya tengok dia punya 5 minutes. Dia 5 minutes dia malam ni bila dia open tu dia ada gap up yang tinggi. Gap up yang tinggi. Baru 3 candle sebab market baru start. Pukul 9.45 sekarang ni. Market baru start lah, lebih kurang 15 minit. So 3 candle ni 5 minit lah. Dia represent 5 minit. So saya tengok macam okey lah counter ni kan. Counter ni okey, dia dah naik lama dah ni. Dia naik lama. So saya confirmkan lagi dengan trade dengan time frame yang lebih besar. Time frame yang lebih besar saya tengok pun dia memang uptrend dah start daripada bila ni. Start daripada 5 Mac hari tu. 5 Mac bulan 3 itu dia dah naik. So dia naik sampailah ke sekarang pun dia naik kan. Kemudian saya tengok juga dia pernah buat kenaikan yang lebih tinggi lagi dari sini. Di sini. So, ni di hari ni di sini. Kita confirmkan lagi dengan yang kecil, saya tunjuk sekali lagi. 5 minit 12 jam saya tunjuk ni, nampak ni dia naik kan. Naik ni semua. Setiap kali dia jatuh pun dia naik balik, setiap kali dia jatuh pun dia naik balik, dia jatuh dia naik balik, dia jatuh dia naik balik. Counter ini boleh beli. Tapi saya nak cari lagi satu counter. Saya nak cari lagi satu counter. Kalau tengok ni semua merah, maknanya saya loss, tapi saya hold. Actually ada yang hijau semalam saya dah close. Jadi kalau hijau tu dalam $50, kadang-kadang dalam $20, ikutlah. Kalau saya rasa nak cepat tu semalam $8 pun saya close. Sebab market semalam tak okey. Hari ni banyak loss ni, merah ni semua ni. Saya akan tunggu dia hijau nanti saya close. Tapi semua ni style saya sama saja. Cara saya masuk position tu sama saja. So tak semuanya terus profit, kadang tu kena tunggu juga. Kita tengok Coca-Cola. Tengok Coca-Cola sekejap. Coca-Cola pun ya, kalau market okey sebenarnya semua counter kena okey. Kalau market tak okey macam awal minggu ni, kita nak cari counter tu payah lah. Buatlah macam mana pun payah nak cari kan. Macam ni okey juga ni, dia dah naik ni. Tapi dia bukanlah menarik sangat sebab kat ujung ni dia ada jatuh sikit. So kita cari lagi, tengok lagi apa. Okey, saya nak cerita macam mana saya dapat sebenarnya ni. Konten-konten ni saya dah bubuh di bawah watchlist saya ni. Saya ambil daripada US 30, US 100, US 500. Tuan-tuan sort apa dia company yang bawah tu. Kemudian masuk sini. Add instrument ni, type sini. Nanti dia masuk dah sini. Jadi setiap hari saya pun akan tengok benda yang sama saja counter. Ada lebih kurang banyaklah saya masuk ni. Mau 200, 300 dah saya masuk. Saya akan terus masuk kan. Sebab dia banyak, ada lebih kurang dalam 500 juga. Tapi saya lebih suka yang kecil-kecil ni, yang bawah $100 ni. Okay, kita tengok Wells Fargo and Co ni. Actually saya tahu semua company ni apa dia punya business dia, tapi saya tak payahlah bagi tahu. Macam ini macam ada ni syarikat insurans, Starbucks ni kita pun tahu apa dia, Tesla kita pun tahu, Salesforce kita pun tahu, Snowflake kita pun tahu. Ni semua company yang bagus-bagus yang ada dekat US. Dia ditradekan di Nasdaq dengan NYSE, New York Stock Exchange. So saya ambil kat situ, masuk sini. Macam Procter & Gamble, Philip Morris, Pfizer ni kita pun tahu semua ni buat apa kan. Nvidia
Knight kita pun tahu, tu semua Moderna ni semua berkaitan dengan vaksin, Microsoft kita tahu, McDonald, Mash, ni semua ni sedap saya masuk sini. Okey, so saya nak tunjuk tadi ada satu saya nampak Well Fargo. Kita tengok Well Fargo ni kejap. So saya tunjuk pada tuan-tuan macam mana cara je saya tengok. 5 minute. 5 minute dia dia agak macam tak cantik sangat. Dia macam ni tak cantik. So boleh beli sebenarnya, boleh beli. Sebab kalau pun dia macam ni tak berapa cantik, tak apa cantik. Tapi dia naik juga daripada bila ni? 20 Mei tu kan, 20 Mei semalam je. Okay, dia naik ni, naik. Dalam semua keadaan pun dia masih naik lagi. Tapi kita nak cari yang lagi baik daripada ni. Ada tak rasanya? Kita tengok. Saya tak berminat yang mahal-mahal ni macam 200 lebih apa semua ni. Saya malas nak beli sebabnya nanti dia akan banyak makan saya punya modal kan. Okey, kita tengok Slumber. Slumber ni limited. Tengok jap. Full screen. Ni much better ni, much better. Okay, naik sini. Nak beli boleh, tapi saya nak tengok yang lagi baik dari ni. Lagi baik daripada ni, kita cari Pfizer. Pfizer saya dah beli, saya pun dah lost kat situ, saya tak nak top up lagi. Modelis. Moderna tak nak mahal. Merck & Co ni saya dah buat untung banyak kali dekat sini. So kita tengok hari ni apa tu Merck & Co. Not bad, 5 minit dia naik daripada sini. Yes, ni saya minat. Tapi dia ada jatuh pula sikit sini. So saya tunggu dulu. Walaupun boleh je nak beli tu. Tengok Micron ni saya dah lost banyak. So saya tak nak masuk lagi Micron ni nampak ni saya dah rugi 1000 lebih sebab hari tu saya beli ni dia jatuh. So saya tunggu. CFD stok dengan stok ni dia sama je, kita boleh tunggu. Jangan cepat sangat cut loss kalau kita asyik cut loss je memang kita tak dapat apa sebenarnya tuan-tuan. Itu je ikut pengalaman saya. Setengah orang tu dia suka sikit-sikit cut loss. Last ni memang you akan end up dengan loss lah. Sebab you suka cut loss. You tak bagi peluang dia naik. Okay? Kita kena bagi peluang stok tu naik. Macam 2-3 minggu lepas market jatuh. Sebab tu saya merah semua ni. Kalau saya loss, kalau saya cut loss semua, maknanya saya rugilah. Saya tunggu ada je yang untung ni. Semalam pun saya ada close sikit. Kita jangan tamak. Dia punya keyword dia jangan tamak. Tuan-tuan tamak saja habis. Okey, apa lagi kita tengok? Internal Business Machine ni mahal juga kan, JD.com. Kita tengok JD.com ni macam mana dia punya ni? Wow, dia punya ni tak mau. Okey, kalau dia macam ni dia daripada sini dia gap up banyak sangat. Ni. Kemudian dekat sini kita nampak dia macam slow balik. Ini bahaya beli. Ini tak nak. Kita nak yang dia naik tu konsisten. Ni macam tu. Dia punya curve, dia punya chart tu cantik. Macam mana nak tunjuk chart tu cantik? Kalau kita dah lama trade kita akan tahu sendiri. Macam tadi yang saya tunjuk satu tadi lah. Apa nama company tadi tu? Yang tadi tu kan, yang mula-mula tertunjuk tu, kalau kita akan balik kat situ, itu okey. Macam ni malam ni banyak hijau tuan-tuan ya. Tapi kena hati-hati juga sebab nanti kita akan tersangkut kalau kita silap beli counter. Tengok Excel Energy ni. Kita tengok Excel Energy ni. Yes, nampaknya dia boleh macam ni. Okay, dia naik ni cantik. Okay, cantik ni. So, sini dia buka tadi pukul 9, so jadi jatuh sikit ni kan. So, kita kena tunggu what is next dulu sebagai confirmation lah untuk kita. Okay, jadi nampaknya satu tadilah yang boleh beli tu. Yang boleh beli betul-betul tadi tu. Saya pun dah lupa dah apa nama tadi. Apa nama tadi? AT-Ad ke tadi? Apa ke? Ad ke tadi yang saya nak beli tu? Ad pun tak cantik. Apa? Saya pun dah lupa dah. Banyak sangat lah counter.
Oh, kena ya, kena tadi kan. Tengok sekali lagi kena ni. Okey, kena ni dia naik daripada sini. Sini. Tapi yang last ni dia jatuh pula ni dua ni. Saya besarkan sikit. Last ni dia jatuh pula. 5 minit, 5 minit. Ni semua dia represent 5 minit. Kalau saya masuk tadi saya dah lost kan, tapi nasib baik saya tak masuk. Saya explain kat tuan-tuan. Saya tak masuk. Okay, walaupun demikian kalau saya masuk pun kita tengok balik dia punya ni. Dia punya time frame one day ni sebenarnya dia naik je kan. Dia naik dalam time frame yang kecil kita akan nampak macam-macam. Tapi dalam time frame yang besar one day ni dia akan tunjuk apa yang berlaku one day. Maksudnya sekarang ni kalau dia jatuh pun nanti dia pattern dia sebenarnya dia menaik. So dia akan naik balik. That's the thing. So macam mana sekarang tuan-tuan rasa? Saya nak beli ke tidak? Nak beli ke tidak? Saya rasa saya nak beli. Okay, new trade. Okay. Saya akan beli dalam, saya buat CFD dulu lah sebab saya nak beli CFD stock. Saya nak beli dalam 70 je dah lah, 70 unit. Okay, 70 unit dia akan ambil duit saya $1,106. Interest dia charge 46 sen satu hari. So, saya reduce sikit. 60 interest 948. Okay, kalau tengok ni boleh beli. Okay, terus klik lah. Okay, saya dah dapat dah. Kita tengok dia akan charge untuk CFD ni dia akan charge $10. 5 jual, 5 beli. 5 jual $10. Dia akan ambil $10. So kena tadi bila saya masuk je saya dah rugi dah 8 sebab ini dia ambil charge dia. So saya akan tunggu kena ni mungkin hari ni malam ni ke kalau dia naik dia saya jual. So itu saja saya nak tunjuk pada tuan-tuan macam mana nak cara saya memilih lah, memilih counter. Okey, kita tengok satu lagi. Okey, tengok City Group ni tuan-tuan ya, City Group. Okey ni dia naik di sini. Okey ni. Kalau dia ada candle panjang macam ni dia akan naik nanti malam. Masa malam, jauh malam nanti dia akan naik macam ni. So kita hanya akan buat duit kalau market tu cantik. Tu dia punya important word dia. Tengok kat sini ya. Ini adalah US 100 index dia. Saya nak tunjuk satu kat sini, nampak ni. Saya kecilkan sikit. Saya ada beli sini, nampak ni, biru ni. Berapa lama dah saya beli ni? 21 Mei. Dia jatuh. Masa dia naik sini tu saya tak sempat nak jual. Terus sekarang ni dia jatuh lah ni. Dia naik balik sini. Jadi saya tunggu sampai nanti dia bagi saya untung. Saya akan jual. Saya pun beli satu unit saja sini sebab dia mahal $14,000. Kita beli CFD dia tak akan ambil $14,000, dia ambil dalam 20% saja. Kalau kita tengok sebenarnya yang saya nak tunjuk kat sini ni pada bulan 1 hari tu, sini ni bulan 1. Okey, nampak ni. Disember dia tutup. Ni dah bulan 1. Ni mula ni 4 bulan 1 sampai sini ujung bulan 1. Kita tengok dia punya ni naik. Memang saya untung agak bagus di bulan ini. Sini pun saya untung okey. Tapi bila masuk bulan 2 ni saya tak untung banyak sangat sebab dia dah jatuh kat sini. Okay, kita tengok yang sekarang ni. Kita tengok bulan 5 ni. Bulan Mei ni kan. Dia start daripada sini. Ni hari ni. Tengok bulan Mei ni pun kita tahu market jatuh. So memang difficult to make profit. Tapi saya buat profit dah bulan 5 ni, tak banyak lah. But difficult to make profit. So kat sini pun kita dah nampak dah, nothing to worry. Sebenarnya kita rasa kita tak boleh buat profit. Orang lain pun sama sebab market jatuh. Market bagus macam bulan 1 ni, itu memang banyak lah juga saya untung.
Sebab market dia naik macam ni. Maknanya kalau tuan-tuan pun uh, invest nanti dia macam tu jugalah correct. Dia punya style dia kan. Macam ni bulan dulu masa daripada November ni market naik, memang senang buat duit kat sini. Market je sendiri telah menunjukkan dia mudah buat duit. Letak naik, letak naik, letak naik. Okey? Macam ni kan bulan 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 3 hari tu. Bulan 3 hari tu memang saya pun susah nak buat duit. Nak buat profit sebab market tengok dia jatuh. Naik sikit jatuh balik. Macam mana kita nak kita terror macam mana pun, experience macam mana pun kalau market punya susah nak buat duit. So bulan 4 hari tu dia naik sikit, adalah saya buat untung sini. Dia jatuh. Bulan 5 ni pun tengok agak macam miserable sikit dia punya chart dia kan. Saya besarkan. Ni dia mulai daripada mana ni? Dia mulai daripada bila saya besarkan dia hilang dia punya dia ni. Kalau ni chart ni senang kita tengok kan. Dia main start dari sini. Jatuh naik. Okey, jadi kalau kita tengok dia punya US 100 ni, dia US 100 dia mengumpulkan semua share dengan US 30, US 500 tu ada 3 indeks tu. Dia akan menunjukkan style pattern yang lebih kurang sama. Iaitu kalau tak cantik dia punya market tu bearish kan, bearish. Memang quite difficult to make money lah. So bukanlah bila kita tengok market tak cantik kita pun tak boleh buat duit, kita pun kata kita dah tak boleh nak trade. Kita pun sebenarnya tak pandai, kita pun banyak buat salah. No, kita kena konsisten pada kita punya method. Saya konsisten pada saya punya method. Kalau tuan-tuan tengok, hari ni video saya lama sikit. Saya konsisten dengan saya pakaikan 5 minit dengan 1 day. Saya tengok dia punya chart pattern. Kemudian hari tu pun saya pernah explain ni, EMA ni kan. EMA ni, hijau ni. Saya menggunakan method yang sama. Jangan tukar-tukar method. Bila kita lost, kita pun tukar method. Bila kita lost, kita tukar method. Tukar kita punya teknik trading style kita ataupun teknik kita gunakan. Sebenarnya kita lupa market tu sendiri yang tak bagus. Kenapa market tu tak bagus? Sebab banyak selling pressure. Banyak orang jual, market jatuh. So bila nanti orang tu yang dah jual tu dia dapat untung, dia masuk balik. Macam ni dia masuk balik bulan 1 hari tu, maknanya senanglah kita buat untung. Okey. Itu saja video saya pada hari ini. Saya explain macam mana caranya saya reiterate saya beli kena hari ni. Okey, sebelum saya tutup kita tengok apa result kena tadi. Result kena tadi masih lagi $8. Kita tunggu dulu lah. Actually tadi ada yang hijau saya tak sempat nak close. Semua yang saya invest, semua yang saya dah beli ni saya tak letak cut loss, tak letak take profit juga. Saya monitor sendiri saja. Dan saya pun main dalam unit yang agak kecil. Macam ni kan, unit agak kecil. Cuma yang general electric ni saya beli besar sikit sebab ini stok. Oh tak, ini harga dia murah saya beli lebih. Tapi dia pun dah loss 243 ni. Saya kena tunggu. Kalau beli stok tak apa, dia tak ada interest. Kita dah bayar tu, kita tunggu sajalah bila dia naik. Saya pada beli stok ni. Stok banyak agak saya beli ni. Banyak lah pada saya, mungkin orang tak banyak. So semuanya merah lagi. So kena pun dah naik balik dia punya loss dia, tapi tak apa ni. Okey, itu saja saya punya video pada hari ini. Saya harap tuan-tuan telah nampak macam mana caranya saya trade stock di global menggunakan Saxo Trader Go ni. Dia bukanlah susah sangat sebenarnya. Kalau kita dah ada confidence tu, things get easy lah when you have confidence in that in your trading. But if you don't have confidence, memang you akan jadi messy lah you punya trading. You lost sana, you lost sini, you cut loss sana, you cut loss sini. At the end of the day, at the end of the month, you akan tengok you punya modal yang you masukkan tu berkurangan sangat. Okay, so beberapa keyword yang penting dari saya adalah jangan tamak, beli unit yang kecil, profit ada kecil-kecil pun close ataupun sell. Jangan tunggu bila profit banyak. Saya dah mengamalkan benda tu dah lama. So far so good. Saya masih boleh bertahan lagi dengan trade ni, walaupun market kadang-kadang kita tengok memang menjunam macam ni kan. Tapi kita menggunakan kaedah yang sama. Kalau di mana yang perlu, saya akan top up modal saya 1,000, 2,000, 3,000 USD just untuk sustain saya punya trade tu, supaya saya tak perlu cut loss ataupun close position apabila kita dah gunakan margin yang banyak. Okay, terima kasih dari saya. Happy trading from me. Bye bye.